Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita pagi ini Ramadan yang ke-26 untuk sama-sama mendengar pengkongsian tafsir daripada panel kita yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Widus. Baik, sebelum tu kita mulakan pengkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Ya, baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan program ini kepada pagi ini kepada Dr. Widus. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator Iskandar. Terima kasih Hafiz Rumandang yang semuanya handsome belaka pada pagi subuh hari ini yang ceria. Para pecinta tafsir dimanapun berada melalui platform online ini, saya menyapa semuanya dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa zuhrana wa maulana Muhammad al-qail fi hadithihi syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi biadadi awraqil asjar wa amwajil bihar wa kataratil amtar wa sallim alaihi wa alaihim tasliman kasiran ya Allah. Ikhwah, insyaAllah kita akan melanjutkan semula pengajian tafsir Permata Nusantara. Pada episod sebelumnya kita dah membahaskan metod tafsir Permata Nusantara yang ditulis oleh saya sendiri. Namun pada episod sebelumnya masih ada yang berbaki, ya, daripada metod tafsir Permata Nusantara yang belum dijelaskan. Jadi kepada saudara saya Iskandar, saya pohon untuk melanjutkan metode tafsir yang berbagi. Sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Penulis turut menyedari bahawa Al-Quran mempunyai data tersendiri yang disusun mengikut makna yang mahu dizahirkan. Pada pandangan penulis, Al-Quran adalah kitab yang mengandungi data besar. Terdapat banyak angka dalam Al-Quran yang perlu kepada analisis dan huraian maksud di sebalik angkat tersebut. Angka di sini bukanlah nombor ayat, melainkan angka pengulangan sebahagian kalimat yang tersurat dalam mushaf. Sebagai contoh, lafaz jalalah, yakni Allah, dalam Al-Tawawud adalah lebih banyak disebutkan berbanding sifatnya seperti Ar-Rabb dan Ar-Rahman.
Data Al-Quran ini akan dianalisis dan dihuraikan penjelasannya berdasarkan kefahaman yang dikurniakan kepada penulis. Di sini penulis banyak dibantu oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi melalui kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufakhar li Alfaz Al-Quran. Di atas lagi. Oke, ini. Oke, ya. Jadi pada pandangan penulis, pada pandangan saya, Al-Quran ini adalah orang sekarang, kita hidup sekarang di media sosial, kita sekarang hidup di artificial intelligence kan. Ya. Jadi orang banyak bincang tentang data besar. Oke, the big data. Sebenarnya Al-Quran juga adalah big data. Ya, data besar yang perlu kepada kefahaman, ya, ketajaman minda, perlu kepada analisis, ya, untuk menghurai isi kandungan data Al-Quran itu. Sebagai contoh macam lafaz ta'awuz. Ya, selalunya kalau kita ta'awuz, kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim kan? Ya, tetapi dalam Al-Quran ada masanya bukan lafaz jalalah, tetapi sifat-sifat Allah yang lain, macam Maryam apabila dikejutkan oleh kedatangan malaikat Jibril, ya, dalam keadaan Maryam tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril, Maryam mengatakan ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Maryam tidak mengatakan ini a'udzu billah, tapi dia mengatakan ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. Jadi penggunaan lafaz Ar-Rahman di sini bukan lafaz jalalah, itu ada makna di sebalik itu. Apabila saya mengumpulkan lafaz ta'awuz dan variasinya dalam Al-Quran, ya, kebanyakan lafaz ta'awuz itu memang selalunya dengan lafaz jalalah, a'udzubillah. Jadi soalannya, kenapa lebih banyak lafaz ta'awuz menggunakan lafaz jalalah berbandingkan nama-nama Allah yang lain? Ini yang kita kena urai. Ini adalah data. Ya, macam saya bagi contoh lagi, macam perkataan hujan. Dalam bahasa kita sehari-hari, hujan kalau kita nak cari bahasa Arabnya adalah matar. Ya, tetapi dalam Al-Quran, matar itu kebanyakannya digunakan untuk hujan azab, bukan hujan rahmat. Kalau hujan rahmat itu Al-Quran biasanya menggunakan kata al-ghaith. Jadi soalannya, kenapa Al-Quran lebih menggunakan, ini data ya, data Al-Quran, kenapa Al-Quran menggunakan kata al-matar apabila mahu menggambarkan hujan asap yang diturunkan kepada kaum tertentu. Fa'amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin, macam itulah. Jadi ini memerlukan kepada kepekaan, ya, keseriusan dan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam mengolah data-data Al-Quran. Al-Quran is the big data. Itu pandangan saya lah. Oke, boleh lanjut. Penulis turut mengekalkan tafsir ini dengan tadabbur amali. Penulis percaya bahawa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dan difahami, tetapi justru untuk diamalkan isi kandungannya. Tiap ayat atau kumpulan ayat dapat membawa kepada sesuatu amalan sekiranya difahami melalui pendekatan tadabbur amali. Panduan penulis dalam perkara ini adalah sebahagian sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang menghafaz Al-Quran 10 ayat dan mereka tidak berpindah ke ayat yang lain sebelum mereka memahami dan mengamalkan isi kandungannya seperti yang diriwayatkan Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya
daripada Abdullah bin Mas'ud, apabila pembacanya budiman sudah sampai kepada bahagian ini dalam tafsir Permata Nusantara, maka pembaca seolah-olahnya ia sendiri yang bertanya, seolah-olahnya ia sendiri yang mahu membuatnya, seolah-olahnya ia sudah mengerjakan sesuatu perbuatan dan telah menjawab panggilan amali sesuatu ayat atau kumpulan ayat walaupun ia belum lagi mengerjakannya. Ya. Jadi dalam tafsir Permata Nusantara ini formatnya, jadi selepas kumpulan ayat ditafsirkan, maka pada penghujung kumpulan ayat itu ada sesi, ada bahagian tadabbur amali. Jadi kefahaman yang kita boleh bawa daripada kumpulan ayat tersebut untuk diamalkan. Sebab inilah yang penting ya. Tafsir betul penting. Kefahaman kepada isi kandungan ayat penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengamalkan isi kandungan ayat itu. Ini yang banyak diabaikan dalam kebanyakan tafsir ya. Ya, meskipun dalam kebanyakan tafsir aspek ini juga dijelaskan secara tersirat, tetapi tak ada bahagian tertentu ya, tak ada subtopik yang memang dikhususkan untuk membincangkan tadabbur amali ini. Jadi melihat kepentingan perkara ini, tafsir Permata Nusantara mengkhususkan satu subtopik untuk membincangkan tadabbur amali. Sebab dasar tafsir Permata Nusantara ini amalan sahabat. Jadi sahabat itu kalau mereka belajar Al-Quran daripada baginda Nabi tak banyak ayat. Ya mungkin 10 ayat itu pun paling banyak lah. Mereka kadang menghabiskan masa berbulan-bulan memahami isi kandungan 10 ayat itu, kemudian mereka mengamalkannya. Nanti selepas mereka faham dan mengamalkan intipati kandungannya, barulah mereka pindah kepada kumpulan ayat yang lain. Tetapi supaya lebih menarik di sini penulis, saya mencuba macam mana isi kandungan tadabbur amali itu seolah-olahnya bukan saya menulisnya. Walaupun saya menulisnya, tapi seolah-olahnya pembaca yang menulisnya. Seolah-olah pembaca yang mahu mengamalkannya. Seolah-olah pembaca sudah mengamalkannya. Jadi kalau bentuk tadabbur amali itu adalah soalan kepada diri sendiri, maka seolah-olahnya pembaca yang bertanya kepada diri sendiri. Jadi kepada moderator nanti kalau sudah sampai kepada bahagian itu, kita sudah masuk ke dalam tafsir Al-Fatihah. Apabila sampai kepada tadabbur amali, saya mohon baca bahagian tadabbur amali itu dengan perlahan-lahan. Rasakan seolah-olahnya Anda yang berkata bukan saya. Seolah-olahnya Anda yang bertanya bukan saya. Seolah-olahnya Anda yang berbuat dan bukan saya. Barulah ada feel, ada rasa. Okey? Tafsir Permata Nusantara turut dibekalkan dengan faedah dan pengajaran hidup. Setiap ayat atau kumpulan ayat yang sudah ditafsirkan akan ditutup dengan faedah dan pengajaran hidup. Perkara ini dilihat serius oleh penulis kerana faedah dan pengajaran tersebut adalah intipati pengajaran ayat yang dijadikan yang dijadikan bekal hidup selain menambah wawasan dan ilmu mengenai isi kandungan Al-Quran. Faedah dan pengajaran ini selalunya dikaitkan dengan situasi semasa. Di sinilah penulis berusaha menawarkan solusi Al-Quran terhadap masalah sosial dan kerosakan akhlak yang banyak berlaku dalam semua aspek kehidupan.
Di sini juga tersahir keterkaitan Al-Quran dan kedekatannya dengan kehidupan manusia sebagai rujukan sejagat dalam menyelesaikan masalah umat. Ya. Jadi selepas tadabbur amali, subtopik yang lain dalam tafsir Permata Nusantara ini adalah faedah dan pengajaran hidup. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Mu'tabar, kebanyakannya faedah dan pengajaran hidup itu disebutkan secara tersurat tapi tidak disusun secara sistematik. Tak ada subtopik yang membincangkan khusus perkara ini. Kecuali tafsir-tafsir yang datang kemudian ya tafsir-tafsir modern lah yang sezaman dengan era kita. Itu ada yang membuat perkara semacam ini, ada subtopik yang membahaskan faedah dan pengajaran hidup. Jadi penulis pun dalam mana-mana buku yang penulis tulis, selalunya setiap bab itu saya menyebutkan faedah dan pengajaran hidup. Jadi kalau nak identify buku penulis, buku yang saya tulis mudah. Kalau ada dalam setiap chapter itu faedah dan pengajaran hidup, berarti itu keberangkatnya adalah buku saya. Sebab penulis percaya bahwa keindahan Al-Quran, ya, permata Al-Quran itu akan nampak melalui faedah dan pengajaran hidup. Sebab itulah bekal yang kita akan bawa dalam kehidupan. Disitulah kita boleh memahami bahwa Al-Quran memang dekat dengan kehidupan kita. Al-Quran selalunya berkeirapat dengan segala aspek dalam kehidupan kita. Dan itu akan terzahir apabila kita sudah mengeluarkan intipati pengajaran kandungan ayat yang kita tafsirkan. Okey, boleh lanjut. Okey, tak apa, saya lanjutkan. Mungkin Iskandar ada technical problem ya. Okey, teknik penulisan tafsir ini dimulakan dengan ayat atau kumpulan ayat yang mahu ditafsirkan. Kemudian diikuti dengan kata kunci, munasabah ayat dan makna am. Kata kunci ini penting karena menjadi indeks terhadap tema-tema yang diperbincangkan dalam satu ayat atau kumpulan ayat. Sekiranya terdapat sebab nuzul ayat, qiraat, masalah ilmu kalam dan perbahasan fikah atau isyarat saintifik terhadap ayat yang mahu ditafsirkan, penulis akan menghurainya secara terperinci dan sistematik. Ayat yang mahu ditafsirkan dipecahkan kepada jumlah atau beberapa jumlah. Setiap jumlah ayat akan ditafsirkan secara berasingan dan ada masanya penulis menyebut tajuk utama perbincangan jumlah ayat tersebut sebelum memulakan pentafsiran. Tajuk utama perbincangan ini akan diletakkan awal-awal dalam senarai isi kandungan tema perbincangan surah yang ditafsirkan. Ya. Jadi ini adalah format am penulisan tafsir Permata Nusantara. Jadi ada masanya penulis meletakkan satu ayat, ada masanya penulis meletakkan satu kumpulan ayat. Selepas itu kata kunci. Kata kunci ini adalah beberapa perkataan yang menunjukkan tema umum yang dibincangkan dalam satu ayat itu atau kumpulan ayat. Selepas itu penulis baru menyebutkan makna am ayat atau kumpulan ayat itu. Selepas itu jumlah-jumlah dalam ayat itu dipecahkan ya berdasarkan intipati perbincangan jumlah ayat itu. Ya, jadi sebelum memulakan pentafsiran kepada setiap jumlah, maka penulis terlebih dahulu membuat subtopik yang menggambarkan tema utama yang dibincangkan dalam jumlah itu. Selepas itu penulis menyebutkan sebab nuzul kalau ada dan perkara-perkara tafsir yang berkaitan macam hukum apabila ada, masalah ilmu kalam apabila ada, isyarat saintifik apabila ada dan qiraat apabila ada. Macam itulah
arrangementnya, penyusunannya tafsir Permata Nusantara. Jadi dia sistematik ya, sistematik macam tu. Atika, terima kasih Atika. Sama Doktor. Doktor boleh dengar suara saya? Dengar jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Sila lanjut. Okey, maaf Doktor. Masalah teknikal. Tapi saya ganti. Okey, kita sambung. Penulis turut meraihkan keperluan dunia akademik semasa yang perlu kepada rujukan yang muktamad dalam penulisan. Oleh itu, setiap kali penulis mengambil bahan penulisan tafsir daripada ulama tafsir, maka penulis akan menyebut sumber rujukan tersebut mengikut sistem APA, iaitu American Psychological Association, yang diiktiraf dalam dunia akademik. Berdasarkan sistem ini, disebutkan nama penulis, tahun terbit, volume dan halaman buku yang dirujuk. Cara seperti ini memudahkan para pembaca yang budiman untuk mengenal pasti mana perkataan penulis tafsir Permata Nusantara dan mana perkataan orang lain yang dirujuk. Ringkasnya, sepanjang perkataan itu dikembalikan kepada mana-mana ulama, perkataan itu adalah perkataan penulis tafsir ini. Untuk menyatakan pandangan sendiri, penulis ada masanya menggunakan ungkapan ini pada pandangan tafsir Permata Nusantara atau pada pandangan penulis. Ringkasnya, dengan cara seperti ini, pembaca yang budiman dapat mengenal pasti yang mana pandangan penulis tafsir Permata Nusantara dan mana perkataan yang diambil daripada literatur Islam yang sedia ada. Untuk makluman, kebanyakan buku tafsir yang sedia ada, sama ada buku lama ataupun buku baharu, ditulis tanpa menyebutkan rujukan. Sekiranya sumber rujukan disebut, maka majoritinya mereka hanya menyebut nama ulama yang dirujuk perkataannya dan sekali-sekala menyebutkan hukumnya. Ya. Saya rasa ini juga yang membezakan tafsir Permata Nusantara dan tafsir-tafsir lain yang telah ditulis sebelumnya. Majoritinya, kalau bukan semuanya ya, tafsir muktabar yang ditulis sebelumnya bermula pada era At-Tabari hinggalah Wahbah Suhaili tafsir dengan tafsirnya Al-Munir, itu tidak menyebutkan rujukan. Kalaupun mereka menyebutkan rujukan, dia tidak mengikut kepada sistem penulisan akademik yang diiktiraf pada masa kita sekarang lah, iaitu APA. Jadi kebanyakannya mereka hanya menyebut nama penulis atau atau nama buku, tapi tahun cetak tak disebut, volume keberapa yang mereka rujuk tak disebut, muka surah yang dirujuk pun tak disebut. Jadi mengambil kesempatan ini, tafsir Permata Nusantara apabila merujuk, setiap kali merujuk perkataan ulama tafsir muktabar, maka penulis akan menyebutkan rujukannya. Jadi nama penulis, kemudian tahun cetak buku itu, kemudian volume keberapa dan muka surah keberapa. Dan ada masanya, jadi mudah untuk mengenal pasti yang mana perkataan penulis, yang mana pandangan tafsir saya dan mana pandangan tafsir ulama lain. Dan ada masanya penulis juga menggunakan istilah inilah untuk mensahirkan mana pandangan tafsir saya. Jadi macam pada pandangan tafsir Permata Nusantara atau pada pandangan penulis, berarti itu adalah pandangan tafsir saya. Ya, jadi mudah untuk mengenal pasti yang mana pandangan tafsir Permata Nusantara dan mana pandangan tafsir ulama lain. Ini tak ada kita jumpa dalam mana-mana buku tafsir sebelumnya. Okey. Ya, alhamdulillah. Jadi metode tafsir Permata Nusantara sudah selesai. Harap-harapnya lah para pecinta tafsir yang ikut kajian tafsir ini bermula pada episod 1 sampai sekarang maklum
mengenai metode tafsir Permata Nusantara. Okey, sila Atika. Okey, baik, seterusnya profil surah Al-Fatihah dan keistimewaannya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sebahagian profil surah Al-Fatihah yang perlu diketahui sebelum memulakan pentafsiran terhadap surah ini. Tempat penurunan. Pandangan yang paling sah dan kukuh dalam perkara ini adalah pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahawa surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Hal ini kerana solat disyariatkan pertama kali di Mekah. Solat pula tidak sah tanpa bacaan Al-Quran. Menurut Ibnu Ashur, inilah pandangan yang sepatutnya diambil kira dalam masalah ini. Adapun pandangan yang mengatakan bahawa surah ini pernah diturunkan di Mekah sekali dan pernah juga diturunkan sekali lagi di Madinah seperti yang direkodkan oleh Al-Fanzabadi dalam kitabnya Al-Basair adalah kurang tepat. Hal ini kerana tidak terdapat sebarang faedah yang muktamad yang menghendaki penurunan surah ini sekali lagi di Madinah. Ya. Jadi profil surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Dalam kitab-kitab tafsir muktabar bermula pada era tafsir At-Tabari hinggalah sekarang ya. Ada masanya penulis ulama tafsir langsung mentafsirkan surah, ayat-ayat surah tersebut tanpa menyebutkan dulu profil ya, gambaran sekilas atau gambaran surah yang mahu ditafsirkan. Ya, kebanyakan ulama tafsir yang mengambil berat perkara ini saya tengok adalah ulama-ulama tafsir yang datang di belakangan hari ya. Ya, macam Ibnu Ashur, dia ada. Tapi rujukan utama penulis dalam perkara ini memang tafsirnya Ibnu Ashur lah. Dan satu lagi kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Fairuz Abadi ya, dengan bukunya Baghair Sawi At-Tamyiz ya, itu buku beliau. Ini adalah dua rujukan utama penulis dalam mengenal pasti profil setiap surah yang mahu ditafsirkan. Perkara pertama yang selalunya dibincangkan dalam profil setiap surah itu adalah tempat penurunan. Di manakah agaknya Al-Fatihah diturunkan? Di sini ada dua pandangan ulama ya. Kumpulan pertama mengatakan bahwa Al-Fatihah ini munazzal ya, di Makkah al-Mukarramah, diturunkan di Mekah. Ada juga pandangan kedua yang menyatakan bahwa Al-Fatihah pernah sekali diturunkan di Mekah dan pernah sekali diturunkan di Madinah. Tapi ini pandangan tidak kukuh. Tapi memang ada riwayat yang menyatakan itu. Ini adalah hadis sahih juga. Tapi nanti tiba masa nanti saya akan jelaskan perkara ini, macam mana pandangan penulis dalam perkara ini dan apa riwayat yang mendasari ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah pernah sekali diturunkan di Madinah. Tetapi majoriti ulama tafsir mengatakan Al-Fatihah adalah surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah. Al-Fatihah adalah surah Makki dan bukan surah Madaniyah. Okey, boleh lanjut. Okey, walaupun demikian, Al-Saqawi dalam bukunya Al-Nikat fi Al-Quran berpandangan bahawa surah ini boleh sahaja turun pertama kalinya dengan satu jenis bacaan dan turun pada kedua kalinya dengan bacaan yang lain pula, seperti bacaan Maliki dan Maliki ayat keempat surah Al-Fatihah, bacaan As-Sirat dan As-Sirat pada ayat ke-6 Al-Fatihah. Ya. Jadi tadi kita sebut ada dua kumpulan ulama kan. Ada juga kumpulan ulama yang mahu mencari jalan tengah, jalan penyelesaian lah. Dia tak nak berpihak kepada kumpulan ulama pertama dan tak berpihak juga kepada kumpulan ulama kedua.
Macam As-Sahawi dia cakap kedua pandangan itu betul. Ya, kedua pandangan itu betul. Jadi keberangkaliannya andaian Al-Fatihah ini pernah juga diturunkan di Madinah, maka keberangkaliannya, reason di sebalik itu adalah apabila ia diturunkan kedua kalinya di Madinah, Al-Fatihah turun dengan bacaan lain tak sama dengan bacaan apabila ia diturunkan pertama kali di Mekah. Dia bagi contoh lah macam bacaan Maliki Yaumiddin boleh dibaca Maliki tak panjang, boleh juga Maliki dengan baca yang panjang. Okey, lanjut. Alright, okay. Pada pandangan penulis, walaupun jalan keluar yang dimunculkan Al-Sakhawi di sini sangat baik, tetapi penulis tetap mengikuti pandangan majoriti ulama yang berpandangan bahawa surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah kerana beberapa alasan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Antaranya, ciri-ciri surah Makkiyah nampak zahir pada surah Al-Fatihah, iaitu ayat-ayatnya yang pendek, banyak berbicara secara am perkara asas dalam Islam seperti tauhid, ibadah, muamalah dan akhlak. Jadi inilah pandangan penulis Permata Nusantara. Sebab penulis melihat bahawa kumpulan kedua ulama yang mengatakan bahawa Al-Fatihah ini pernah sekali diturunkan di Madinah. Walaupun mereka punya pandangan seperti itu, tetapi mereka tetap juga mengatakan bahawa Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Sebab ada asas atau ada kaedah yang disepakati oleh ulama dalam menentukan mana-mana surah sama ada ianya adalah Makkiyah atau Madaniyah. Berdasarkan kaedah itu, ya, ulama tafsir melihatnya bahawa Al-Fatihah ini menepati kaedah atau ciri-ciri surah Makkiyah. Karena ayatnya pendek, berkaitan dengan perkara tauhid, berkaitan dengan asas-asas ibadah dan seterusnya lah. Okey, silalah lanjut. Nombor urut surah Al-Fatihah berdasarkan masa penurunan. Surah Al-Fatihah diturunkan sesudah surah Al-Alaq dan surah Al-Mudassir. Sebahagian ulama berpandangan bahawa surah ini adalah surah yang pertama diturunkan dengan ayat yang lengkap. Surah ini diturunkan apabila solat difardukan ke atas umat Islam. Lalu mereka membacanya dalam solat. Berdasarkan riwayat Jabir bin Zaid, surah Al-Fatihah menempati nombor urut kelima pada carta penurunan surah-surah Al-Quran. Walaupun demikian, baginda Nabi SAW menamakan surah ini dengan nama Fatihat Al-Kitab dan memerintahkan untuk menempatkannya pada permulaan Mushaf Al-Quran sebagai surah pertama. Menurut Abu Al-Aliyah, surah Al-Fatihah sudah diturunkan dengan ayat yang lengkap, manakala belum ada lagi mana-mana ayat yang diturunkan daripada ketujuh surah terpanjang Al-Quran, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah atau Yunus. Ya. Jadi dalam studi ilmu Al-Quran, nombor urut surah itu dibahagikan kepada dua pembahagian utama. Ada namanya At-Tartib Al-Muzhafi atau At-Tartib Az-Zamani fin Nuzul. Tartib mushaf yaitu nombor urutan surah berdasarkan mushaf yang sedia ada, yang kita baca setiap harinya. Nombor urut surah pada mushaf itu diambil daripada Al-Urdatul Akhirah. Apa maksudnya Urdatul Akhirah ini? Yaitu diambil daripada baginda Nabi sendiri langsung. Sebelum baginda Nabi wafat, apabila Jibril turun
kepada baginda Nabi pada bulan suci Ramadan untuk talaki bersama antara Jibril dengan Nabi. Jadi ada masanya Jibril yang membaca, Nabi yang mendengarkan. Ada masanya Nabi yang membaca, Jibril yang mendengarkan. Di situlah Jibril memberitahu Nabi. Melalui wahyu lah. Jadi Allah memberitahu Jibril, Jibril memberitahu Nabi bahwa Al-Fatihah ini berdasarkan urutan mushaf, dia kena pada surah pertama. Selepas Al-Fatihah, kena Al-Baqarah. Selepas Al-Baqarah, kena Ali Imran. Selepas Ali Imran, kena An-Nisa. Selepas An-Nisa, kena Al-Ma'idah. Selepas Al-Ma'idah, kena Al-An'am. Dan seterusnya lah. Sampai surah Nas. Tapi ada juga dalam studi ilmu Al-Quran yang menyenaraikan nama-nama surah itu berdasarkan penurunannya. Macam Al-Alaq, surah tentunya surah pertama kan. Jadi berdasarkan nombor urut Al-Fatihah, berdasarkan urutan mushaf, Al-Fatihah adalah surah pertama. Tapi berdasarkan urutan tartibun nuzul, urutan penurunan, maka menurut ulama tafsir macam Ibnu Ashur, Al-Fatihah ini diturunkan selepas Al-Alaq. Dan keistimewaannya Al-Fatihah adalah surah pertama yang diturunkan lengkap ayatnya. Ya, lengkap ayatnya. Al-Alaq, betul, Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan, tetapi tetapi dia tidak lengkap ayatnya kan. Al-Alaq diturunkan dengan 5 ayat pertama. Selepas itu berhenti. Oleh itu ada orientalis yang mencoba menyusun Al-Quran berdasarkan dengan tartibun nuzul, tartibun zamani. Dia cakap Al-Quran yang kau pakai sekarang tak betul lah, orientalis. Sebab dia tak disusun berdasarkan carta urutan penurunan Al-Quran. Itu tak betul lah. Saya pernah tengok Al-Quran itu. Ada Al-Quran itu. Dicetak di Jerman kalau tak silap ya, oleh orientalis. Okey, sila. Seterusnya, jumlah ayat surah Al-Fatihah. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya berkata, ahli qiraat dan ulama bersepakat bahawa Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Walaupun demikian, terdapat perbezaan pandangan pada ayat mana yang menyempurnakan bilangan 7 ayat tersebut. Majoriti ulama Kufah berpandangan bahawa ayat yang menyempurnakan bilangan 7 ayat tersebut adalah basmalah. Ini juga adalah pandangan jemaah sahabat baginda Nabi SAW dan tabi'in. Manakala majoriti ahli qiraat di Madinah berpandangan bahawa basmalah bukan ayat Al-Fatihah. Justeru, ayat yang menggenapkan bilangan 7 ayat tersebut adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Berdasarkan pandangan ini, siratal ladzina an'amta alaihim adalah satu ayat dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat lain. Ya. Jadi semua ulama sepakatlah bahawa Al-Fatihah ini 7 ayat. Sebab itu dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi dan semua orang menerima Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Wahai Muhammad, aku telah kurniakan kepada engkau 7 ayat minal masani yang selalu diulang-ulangi bacaannya. Ulama tafsir sepakat bahawa sab'an minal masani, sab'ul masani itu adalah Al-Fatihah lah. Itu kesepakatan asas. Hanya saja perbezaannya yang mana 7 ayat itu. Di sinilah letak perbezaan pandang ulama. Ulama Kufah cakap basmalah adalah ayat daripada Al-Fatihah. Jadi 7 ayat itu termasuk Al-Fatihah. Tapi ulama Madinah pula mengatakan Al-Fatihah tidak masuk Al-Fatihah.
basmalah tidak masuk Al-Fatihah. Kalau basmalah tidak masuk Al-Fatihah, maknanya yang soalannya yang mana ayat yang melengkapkan bilangan 7 ayat itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim 1 ayat. Jadi genap 7. Jadi semuanya sepakat 7. Okey, sila. Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alim Al-Sunan berkata, basmalah adalah ayat Al-Fatihah. Ini adalah pandangan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, Atta, Ibnu Al-Mubarak, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Sebahagian ulama berpandangan bahawa basmalah bukanlah ayat Al-Fatihah, seperti pandangan Malik dan Auza' serta pandangan Ashab Al-Ra'i, iaitu ulama yang banyak menggunakan fikiran dan logik dalam masalah ini. Pandangan ini turut diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mughaffal. Okey, sila. Baik, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pandangan yang menyatakan bahawa basmalah adalah ayat Al-Fatihah disokong oleh riwayat Ibnu Mardawaihi dengan jalur sanadnya sendiri seperti berikut. Terjemahannya. Biasa yang baca ya. Betul. Haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ziyad, haddatsana Muhammad bin Ghalib bin Haris, haddatsana Ishaq bin Abdul Wahid Al-Musili, haddatsana Al-Mu'afa bin Imran an Abdi Al-Hamid bin Ja'far an Nuh bin Abi Bilal anil Makburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin sab'u ayat bismillahirrahmanirrahim ihdahunna wa hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azim wa hiya ummul kitab wa fatihatul kitab. Sila. Terjemahannya, Ahmad bin Muhammad bin Ziyad memberitahu kami. Muhammad bin Ghalib bin Haris memberitahu kami. Ishaq bin Abdul Al-Wahid Al-Musli memberitahu kami. Al-Mu'afa bin Imran memberitahu kami dari Abu Al-Hamid bin Ja'far, dari Nuh bin Abi Bilal, dari Al-Makburi, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu Al-Fatihah adalah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu di antaranya. Dia adalah Al-Sab'u Al-Masani, Al-Quran Al-Azim, Ummu Al-Kitab dan Fatihat Al-Kitab. Okey, terlanjut. Ibnu Katsir seterusnya memberi keterangan bahawa hadis ini turut diriwayatkan oleh Al-Daruqutni dengan riwayat yang bersambungan langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Menurut Al-Daruqutni, kesemua perawi dalam sanad riwayat tersebut adalah terpercaya. Al-Baihaqi dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra turut mengeluarkan riwayat ini dari Ali, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, yang mana kesemua sahabat ini mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 78, Sab'an minal mathali, dengan Al-Fatihah dan Basmalah adalah ayat ke-7 dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi nampak sekali bahawa dalil kumpulan ulama, khususnya ulama Kufah, yang menyatakan bahawa basmalah adalah salah satu ayat basmalah itu kuku ya. Dalilnya kuku sebab riwayat yang telah kita sebutkan tadi itu
ya, menurut Ad-Daruqutni seperti yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, perawinya semua terpercaya, ya, semuanya terpercaya. Ya, jadi ini menguatkan tentunya pandangan itu, ya. Oke, boleh lanjut. Baik, oleh itu terdapat beberapa karya ulama yang menyatakan bahawa basmalah wajib dibaca dalam solat seperti kitab Al-Risalah Al-Muqni'ah fi wujub qiraat al-basmalah fi al-salah yang ditulis oleh Imam Abu Al-Fath Salim bin Ayyub Al-Razi, Al-Basmalah Al-Kabir dan Al-Basmalah As-Sarir yang ditulis oleh Abu Syamah Al-Maqdisi. Seperti inilah pandangan jumhur ulama. Ya. Jadi kumpulan ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat atau bahagian dari Al-Fatihah berpandangan bahwa basmalah adalah wajib dibaca dalam salat. Jadi kalau tak dibaca tak sahlah salat. Nah, itu juga pandangan ulama Syafi'i, ya. Oke, sila. Penulis melihat perlu menyebutkan pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Basmalah dalam mazhab Syafi'i merupakan ayat Al-Fatihah. Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, mazhab kami iaitu mazhab Syafi'i dalam perkara ini ialah basmalah merupakan ayat di awal Al-Fatihah. Pandangan ulama salaf yang tidak terhitung jumlahnya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Dawus, Atta, Mahkul, Ibnu Al-Mundir dan lainnya. Al-Hafiz Abu Amr bin Abdul Al-Bar berkata, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, ulama Kufah, ulama Mekah dan majoriti ulama Iraq turut mempunyai pandangan yang sama dengan mazhab Syafi'i dalam perkara ini. Ya, jadi yang perlu kita tahu dalam setiap masalah fikah, sebab ini sudah masuk ke dalam area fikah lah. Ya, di mana pandangan mazhab Syafi'i dalam perkara ini. Ya, jadi saya merujuk kitab-kitab fikah muktabar dalam mazhab Syafi'i, antaranya Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab, An-Nawawi mengatakan bahwa mazhab Syafi'i dalam perkara ini adalah basmalah adalah ayat Al-Fatihah. Sebab ini adalah pandangan majoriti ulama salaf. Oke, lanjut. Baik, seterusnya, malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi SAW di Mekah membawa Al-Fatihah. Terdapat riwayat sahih daripada Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa Al-Fatihah diturunkan kepada baginda Nabi SAW bukan melalui Jibril, melainkan dengan malaikat lain seperti berikut. Ya, Ani bin Abbasin qala Bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qad illa al-yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qad illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatim surati Al-Baqarah lan taqra biharfin minhuma illa utitahu. Sila. Okey, terjemahannya, Ibnu Abbas berkata, apabila Jibril duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW, ia mendengar suara dari atas kepalanya. Jibril lalu mengangkat kepala dan berkata,
Ini adalah bunyi pintu langit yang dibuka hari ini. Tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini sahaja. Lalu turunlah dari pintu langit itu satu malaikat yang tidak pernah sebelumnya turun ke bumi kecuali pada hari ini sahaja. Malaikat itu kemudian memberi salam dan berkata, "Berbahagialah dengan dua cahaya, An-Nuraini, yang dikurniakan kepadamu dan belum pernah dikurniakan kepada Nabi siapapun sebelum engkau, iaitu Fatihat Alkitab dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf daripada kedua-duanya kecuali engkau diganjari dengan pahala." Ya. Jadi tadi sebelumnya disebutkan bahawa ada kumpulan ulama yang mengatakan bahawa Al-Fatihah ini pernah juga sekali diturunkan di Madinah. Jadi berdasarkan ini Al-Fatihah boleh juga dikatakan surah Madaniyah. Ya, jadi inilah riwayat yang menjadi dasar daripada pernyataan kumpulan ulama tersebut. Tetapi dalam hadis ini yang muskilnya yang turun membawa Al-Fatihah ketika itu di Madinah bukan Jibril, tetapi malaikat lain. Yang menjadi soalannya, sebab yang kita tahu kan Jibril adalah malaikat wahyu. Jadi semua nabi-nabi Allah, semua rasul-rasul Allah itu mendapatkan wahyu Allah melalui Jibril. Jadi soalannya, apakah betul Al-Fatihah ini turun bukan melalui Jibril tapi malaikat lain? Itu tak betul ya. Yang betulnya dalam perkara ini adalah Al-Fatihah juga turun melalui malaikat Jibril di Madinah. Di Mekah. Adapun di Madinah ini disebutkan bahawa Al-Fatihah diturunkan sekali lagi di Madinah dengan malaikat lain untuk memberitahu, malaikat itu turun untuk memberitahu, untuk memberitahu tentang kemuliaan Al-Fatihah. Jadi malaikat yang turun di Madinah ketika itu bersama Al-Fatihah kepada baginda Nabi untuk memberitahukan kemuliaan Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah pada pertama kali diturunkannya tetap Jibril yang membawanya ke baginda Nabi ketika berada di Mekah. Itu adalah perkara yang muktamad dalam perkara ini ya. Oke, sila lanjut. Sekiranya ada yang bertanya, riwayat di atas secara zahirnya menyatakan bahawa Jibril bukanlah malaikat yang membawa penurunan surah Al-Fatihah, melainkan malaikat lain. Apakah betul Al-Fatihah diturunkan bukan dengan Jibril tetapi malaikat lain? Menurut pandangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Quran keseluruhannya termasuk Al-Fatihah diturunkan kepada baginda Nabi SAW melalui malaikat Jibril seperti kenyataan yang direkodkan dalam surah Al-Syu'ara. Oleh itu, jalan keluar terhadap kemusykilan ini adalah dengan menyatakan bahawa Jibril turun kepada baginda Nabi SAW di Mekah membawa bacaan Al-Fatihah, manakala malaikat lain yang disebutkan dalam riwayat tersebut turun kepada baginda Nabi SAW di Madinah membawa keterangan mengenai pahala Al-Fatihah dan keutamaannya. Inilah jalan keluar yang mengharmonikan kefahaman terhadap kedua-dua sumber utama Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, sila lanjut. Hubung kait surah Al-Fatihah dengan kitab-kitab samawi. Hubung kait ini dikesan melalui riwayat mursal Al-Hasan Al-Basri yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'aib Al-Iman seperti berikut. Okey, akhbarana Abu Al-Qasim bin Habib haddatsana Muhammad bin Salih bin Hani haddatsana Al-Husain bin Al-Fadl haddatsana Affan bin Muslim anir Rabi bin Subaih anil Hasan qala
anzalallahu azza wa jalla mi'ata wa arba'ata kutuban minas sama' awda'a ulumaha arba'atan minha at-Taurah wal Injil waz Zabur al-Furqan summa awda'a ulumat Taurati wal Injil waz Zabur al-Furqan summa awda'a ulumal Qur'an al-mufassal summa awda'a ulumal mufassal Fatihatul Kitab faman alima tafsiraha kana kaman alima tafsir jami'i kutubillahi al-munazzalah. Sila. Terjemahannya, kami diberitahu Abu Al-Qasim bin Habib Muhammad bin Salih bin Hani menyampaikan kepada kami, Al-Husain bin Al-Fadl menyampaikan kepada kami, Affan bin Muslim menyampaikan kepada kami dari Al-Rabi' bin Subah dari Al-Hasan. Ia berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan 104 kitab dari langit. Allah lalu menghimpunkan ilmu-ilmu semua kitab tersebut ke dalam 4 kitab, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Kemudian Allah menghimpunkan ilmu-ilmu dalam Taurat, Injil dan Zabur ke dalam Al-Furqan. Kemudian Allah menghimpunkan ilmu-ilmu Al-Quran ke dalam surah-surah Al-Mufassal, iaitu surah-surah pendek Al-Quran seperti surah Ad-Duha. Mereka disebut dengan nama ini kerana kesemua surah ini banyak kali dipisahkan dengan basmalah. Kebanyakan jenis surah ini diturun di Mekah. Allah lalu menghimpunkan ilmu-ilmu Al-Quran pada surah-surah Al-Mufassal ke dalam Al-Fatihah. Sesiapa mengetahui tafsirnya, maka ia seolah-olah mengetahui tafsiran semua kitab Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Nah, inilah kedudukan Al-Fatihah berdasarkan riwayat Mursal Al-Hasan Al-Basri bahawa apabila kita mengetahui isi kandungan Al-Fatihah, seolah-olahnya kita sudah mengetahui kandungan kitab-kitab terdahulu. Okey, lanjut. Marzuq bin Al-Zahrani dalam bukunya Al-Nazarat Al-Mati'ah fi Surat Al-Fatihah berkata, pada sanad riwayat ini terdapat seorang perawi yang bernama Al-Rabi' bin Subah. Dia adalah perawi yang jujur tetapi mempunyai hafazan yang buruk. Oleh itu, Al-Nasa'i menurut keterangan Al-Dahabi dalam kitab Al-Kashif melihat lemah riwayat Al-Rabi'. Seterusnya, riwayat ini adalah riwayat Mursal Al-Hasan Al-Basri, manakala sebahagian ulama hadis tidak menerima riwayat Mursal Al-Hasan. Lanjut. Menurut keterangan Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Al-Dur Al-Mansur, Abu Ubaid dalam kitabnya Fadail Al-Quran turut mengeluarkan riwayat Mursal Al-Hasan seperti berikut. Haddatsana Yazid an Abi Nusairah Muslim bin Ubaid anil Hasan qala Rasulullah man qara'a Fatihal Kitab faka'annama qara'a Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Terjemahannya, Yazid menyampaikan kepada kami dari Abu Nusairah, Muslim bin Ubaid dari Al-Hasan, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Fatihat Al-Kitab, maka ia seolah-olah sudah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Okey, lanjut. Menurut keterangan Al-Alusi dalam tafsirnya, sebahagian ulama berpandangan bahawa setiap kitab samawi diawali pembukaannya dengan Al-Fatihah. Pandangan ini menurut Al-Alusi tidaklah kukuh sebabnya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran sahaja, manakala surah Al-Fatihah turun dengan bahasa Arab, kecuali jika yang dimaksudkan itu adalah makna Al-Fatihah yang keberangkaliannya terdapat dalam kitab-kitab sanawi. Pada pandangan penulis,
Jalan keluar yang diutarakan Al-Alusi dalam permasalahan ini pun tidak kukuh kerana bercangkah dengan hadis sahih baginda Nabi SAW yang dikeluarkan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahawa Al-Fatihah merupakan peruntukan khas kepada baginda yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada Nabi siapa pun. Ya, saya rasa kita hadkan dulu. Kita berhenti setakat ini ya. Pada keterkaitan isi kandungan Al-Fatihah dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, adapun isi kandungan perbincangan surah Al-Fatihah insyaAllah kita akan sambung pada episod berikutnya jika umur panjang insyaAllah. Sebab masih ada masa 10 menit, jadi kalau ada yang nak bertanya bolehlah, atau ada komen-komen membangun semangat boleh juga. Penonton yang ada sebarang soalan boleh tanyakan di ruangan komen. Okay, baik doktor, setakat ni belum ada soalan daripada penonton. Jadi insyaAllah jika diberi kesempatan esok kita akan sambung untuk episod seterusnya. Terima kasih doktor untuk perkongsian hari ini dan jurubahasa isyarat kita, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa di waktu yang sama pada esok hari insyaAllah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya baru perasan nih, moderator kita siapa nih? Atika ke ni? Nani? Ya saya. Oh, kenapa pula ganti nama Nani ni? Oh, nama samaran doktor. Oh, nama samaran. Okey lah. Jadi saya panggil Atika atau Nani ni? Nani pun boleh doktor. Okey lah. Nani ni macam nama manjanya Atika lah. Okey lah Atika. Kita panggil Nani lah. Okey. Boleh. Terima kasih kepada Iskandar tadi yang tiba-tiba menghilang daripada studio kerana technical problem. Dan terima kasih Nani yang Masya Allah ready behind screen. Tiba-tiba boleh langsung menggantikan kedudukan Iskandar. Dan terima kasih kepada Hafiz Rumanda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Sama-sama.